Anak-anak papa memang pakar dalam spin kerana memang mereka ini dilatih dalam spin. Betul tak? Sebab apa tuan-tuan saya kata macam ni? Sebab ketika seluruh negara tengah sibuk pasal DNAA kes Zahid Hamidi yang 47 pertuduhan tu, mereka boleh spin. Mereka kata, woi, zaman Perikatan Nasional lagi ramai orang lepas. Ada 101 kes yang telah dilepaskan oleh mahkamah masa Perikatan Nasional. Konon-kononnya nak imply zaman Perikatan Nasional pun konon-kononnya adalah campur tangan dekat sistem keadilan dan juga kehakiman. Nak kata yang PN ni taklah besar sangat, ya tak? Melalui video ini, saya ingin menjelaskan tentang kes-kes yang telah dibebaskan ketika zaman PN dan di sini anda boleh melihat bagaimanakah kes-kes ini sebenarnya sedikit berbeza dengan apa yang telah berlaku ketika zaman kerajaan perpaduan madani ini. Anak-anak papa, anda wajib tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang telah saya sebutkan pada awal video tadi, kes Zahid Hamidi memang betul-betul meletup. Tetapi anak-anak papa spin. Mereka kata, oh zaman PN pun banyak kes yang telah dibebaskan oleh mahkamah dan sebagainya. Ini saya akan jelaskan satu persatu kes-kes yang berprofil tinggi yang konon-kononnya dibebaskan zaman PN atas campur tangan whatsoever itulah. Anda tentukan perbezaannya. Kes yang pertama, tuan-tuan dan sekalian, membabitkan Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah. Ada 46 pertuduhan. Di mana kes ini memang betul Peguam Negara telah mengarahkan pihak pendakwaan untuk menghentikan prosiding dan menarik kembali pertuduhan. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini adalah disebabkan oleh satu masalah yang sangat-sangat kritikal, iaitu saksi penting untuk kes ini tidak ada, tidak dapat dijumpai. Dia tidak datang ke mahkamah untuk memberikan kesaksian. Dan lagi satu, dokumen penting yang menjadi bukti yang paling besar untuk kes ini tidak dapat diperoleh dari bank dekat Hong Kong. Kalau saksi utama pun tak ada, bukti yang paling penting pun tak ada, bagaimana hendak meneruskan kes? Kalau teruskan juga, silap-silap kalah tuan-tuan sekalian. Jadi Peguam Negara kata, oh benda ni tak ada, kita tak boleh teruskan, terpaksalah hentikan prosiding. Itulah jawapan dia. Yang kedua ialah kes yang membabitkan Tengku Adnan Tengku Mansur. Ada dua kes semuanya. Satu kes rasuah 1 juta, satu lagi kes rasuah 2 juta. Yang kes rasuah 1 juta ini, saya dah ceritakan kepada anda dalam salah satu video saya sebelum ini, di mana pihak pendakwaan telah menghentikan prosiding ketika perbicaraan masih lagi dalam fasa untuk menentukan prima facie. Sebab apa? Sebab ada masalah saksi dan juga masalah bukti pada ketika itu. Hampir sama macam kes Musa Aman. Jadi ketika perbicaraan masih lagi berlangsung dalam fasa untuk membuktikan prima facie, pendakwaan telah tarik handbrake. Benda yang biasa macam saya selalu cakap. Dan yang keduanya, yang kes 2 juta tu, Tengku Adnan Tengku Mansur telah pun dibicarakan penuh, telah pun didapati bersalah oleh mahkamah dan telah dihukum penjara. Tetapi beliau telah mengemukakan rayuan, which is memang betul pun, itu memang prosedur biasa. Beliau telah mengemukakan rayuan dan Hakim Mahkamah Rayuan telah memenangkan Tengku Adnan dengan kiraan 2-1. Ada 3 hakim, 2 menyebelahi Tengku Adnan, 1 tidak. Maknanya Tengku Adnan telah bebas daripada hukuman tersebut. Maknanya bukannya pendakwaan tarik diri ke apa-apa ke atas arahan AG ke tak ada. Tapi dah melalui proses sepenuhnya sampai ke Mahkamah Rayuan. Kes yang ketiga, Ahmad Maslan ada 2 pertuduhan. Di mana kes ini settle dekat mahkamah sebab Ahmad Maslan telah bersetuju untuk membayar kompaun sebanyak 1.1 juta ringgit. Yang ni bila dah bayar kompaun, benda settle lah. Nak bicara buat apa lagi? Dia dah setuju untuk membayar denda. Kes yang keempat, ini yang paling besar yang selalu anak papa mainkan, iaitu Zahid Hamidi 40 pertuduhan kes VLN, visa luar negara. Benda ini, Zahid Hamidi boleh bebas dan lepas kes ini kerana apa tahu? Kerana pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan kes ini ada prima facie. Macam saya pernah terangkan sebelum ini, bila kes itu gagal dibuktikan ada prima facie, maka tertuduh akan dibebaskan. Nampak tak kat situ? Maknanya mereka telah berbicara, mereka telah masuk dalam khabar mahkamah dan pendakwaan gagal membuktikan kes itu ada prima facie, maka Zahid telah bebas. Dibebaskan oleh mahkamah. Tidak ada sebarang perbicaraan lanjut. Boleh faham benda ni ya? Kes yang kelima, Aziz Rahim. Yang ni kes ni, Aziz Rahim ni kes, dibebaskan ketika zaman Perdana Menteri yang ke-10 ini. Tapi tak apalah, kita cerita juga. Basically-nya, kes ini yang membebaskan Aziz ialah hakim. Bukannya pendakwaan tarik handbrake, tetapi hakim yang bebaskan Aziz Rahim
selepas membenarkan notis usul yang difailkan oleh Peguam Aziz Rahim ini. Maknanya Peguam Aziz Rahim telah memfailkan satu usul untuk orang kata apa, meminta hakim menggugurkan kes ini. Hakim teliti benda itu dan beliau telah bersetuju, maka hakim telah membebaskan Aziz Rahim. Bukannya pendakwaan diarahkan oleh AG untuk menghentikan prosiding macam kes Zahid Hamidi. Yang terakhir, kisah Syafi'i Abdullah. Dua pertuduhan. Yang ini hampir sama macam kes Zahid Hamidi. Syafi'i Abdullah telah dibebaskan oleh hakim. Bukan tarik handbrake oleh pendakwaan, hakim telah bebaskan beliau kerana pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan ada prima facie terhadap kes tersebut. Bila tak ada prima facie macam saya jelaskan tadi, maka pembicaraan tidak akan diteruskan. Hakim kata, okey, pendakwaan gagal untuk buktikan kes ini ada, kau bebas. Boleh faham Dan sekadar untuk menambahkan satu perisa, Muhyiddin Yassin bebas dan lepas. Sebab apa? Kes tak masuk bicara pun bang. Peguam Muhyiddin telah memfailkan usul untuk menggugurkan kes, mahkamah tengok, and then kemudian mahkamah rasa, okey betul, benda ini pendakwaan cacat, berniat jahat dan sebagainya, maka hakim bebas dan lepas Muhyiddin daripada pertuduhan salah guna kuasa berkenaan dengan jana wibawa. Kes itu pun masih dalam pengurusan, masih dalam pra pembicaraan. Belum masuk bicara pun lagi masalahnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nampak tak kes-kes dekat yang saya sebutkan tadi itu? Majoriti kes yang saya sebutkan itu, kebanyakannya telah melalui proses pembicaraan penuh. Sama ada melepasi fasa prima facie ataupun tidak melepasi fasa prima facie. Bermaksud kat sini, tidak berlaku pendakwaan tarik handbrake ketika pembicaraan sudah melepasi fasa prima facie. Maknanya pendakwaan telah berjaya buktikan kes itu wujud dan tertuduh sudah diperintahkan bela diri. Tengok-tengok masa tengah bela diri ni, masa pendakwaan tengah nak menang, tiba-tiba pula pendakwaan menghentikan prosiding. Itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi masalah besar sebenarnya. Tak kiralah apa jua alasan pendakwaan, tak kira apalah jua yang dituliskan oleh Peguam Zahid. Benda ini memang satu kepelikan, bukan oleh saya, tetapi oleh ramai peguam di luar sana yang turut melahirkan perasaan pelik dan ajaib. Kenapa kes yang dah dekat nak menang, tiba-tiba boleh hentikan prosiding di tengah-tengah jalan ketika garis penamat sudah mula kelihatan. Di sini tuan-tuan dan sekalian, beza antara kes-kes ketika zaman Perikatan Nasional dengan kes-kes zaman Mahal Dahni tadi. Di mana zaman Perikatan Nasional kita dapat lihat pembicaraan berlangsung tanpa sebarang gangguan dan hanya dibebaskan selepas mengikut proses yang benar. Gagal buktikan prima facie ke, ataupun mungkin ada kes yang cacat ke apa-apa ke, maka hakim menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Zaman ini, pendakwaan ketika prima facie sudah tarik handbrake. Itu beza tuan-tuan sekalian. Tetapi tak apalah. Saya jelaskan benda ini supaya kita faham, supaya anak-anak papa tidak lagi bermain dengan naratif-naratif yang bukan-bukan. Sebab kita faham, anak papa ni sebenarnya mengakui kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Dan mereka memang akui, mereka boleh buat apa sahaja. Yalah, dah Sani Hamzah berkata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.